Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Pulau Pinang, set 1. Sila soalan pertama itu soalan nombor 11A. Raja 5A menunjukkan segitiga ABC, DEF dan JKL dilukis pada satu satah ke atas. JKL adalah imej bagi ABC di bawah kehubungan transformasi VU. Uraikan selengkapnya transformasi U dan juga V. Dan kalau kita lihat di sini, ini merupakan objek dan ini merupakan imej. Imej lebih besar pada objek, jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum pembesaran, dia akan pergi ke segitiga DEF ni terlebih dahulu. Dan kita lihat kedudukan objek dan imejnya. Transformasi ini merupakan putaran 90 darjah lawan arah jam. Kita putar ke sini. Jadi bila putaran, kita kena dapatkan pusat putaran tersebut. Untuk mendapatkan pusat putaran, apabila diberi objek dan imej, kita akan sambungkan dua bucu yang sepadan. Contoh di sini, cikgu ambil bucu F yang sepadan dengan bucu C. Jadi kita akan sambung mengikut paksi X dan paksi Y dan akan jadi bentuk L seperti ini. Kemudian kita bilang bilangan kotak yang ada kat sini. Di sini 4, sini 2, semua ada 6. 6 kita bahagi dengan 2, kita dapat 3. Kita akan bahagi dengan 2 untuk membentuk jejari bagi putaran tersebut. Jadi di sini kita ada 3, kita ambil 1, 2, 3 di sini. Jadi titik tengahnya berada di sini. Garis di sebelah kiri masih lagi berbentuk L macam ni. Jadi kita akan turunkan 1 ke sini. Kemudian kita sambung titik F ke titik ini. Kita dapati ini adalah pusat putaran bagi putaran kita ini. Jadi jawapan kita untuk transformasi U adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 5, negatif 4. Seterusnya untuk transformasi V adalah pembesaran. Pembesaran kita kena dapatkan pusat pembesaran dan juga faktor skala iaitu K. Pertama sekali kita lihat faktor skalanya terlebih dahulu dan kalau kita lihat bucu K dan bucu E dia bertentang. Jadi faktor skalanya adalah mesti bernilai negatif. Jadi kita ambil sisi yang boleh kita kira di sini. Imej adalah 4 dan dia sepadan dengan di sini 2. Jadi imej per objek 4 per 2 sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2 faktor skalanya. Kemudian pusat pembesaran tersambungkan bucu yang sepadan. Kita ambil bucu J sepadan dengan bucu E. Jadi kita buat satu garis lurus. Kemudian bucu L sepadan dengan bucu D. Kita buat satu lagi garis lurus. Dan kita akan dapat satu titik persilangan. Iaitu berada di sini. Koordinatnya adalah 1, negatif 3. Jadi ini merupakan pusat pembesaran kita. Jadi jawapan akhir untuk V adalah pembesaran K sama dengan negatif 2. Pusat 1, negatif 3. Baiklah, sudah terlihat soalan B. Diberi bahawa luas JKL ialah 90 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi segitiga ABC. JKL ini merupakan imej dan segitiga ABC ini merupakan objek. Jadi kita kena dapatkan luas objek. Jadi kita akan gunakan rumus luas imej iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab berkaitan dengan luas objek. Kemudian kita akan gantikan nilai. Luas imej adalah 90 sama dengan K kuasa 2 iaitu negatif 2 kuasa 2 darab berkaitan dengan luas objek diletakkan sebagai X. Jadi kita akan dapat 90 sama dengan 4X. Kemudian nilai X yang kita dapat di sini adalah 22.5. Seterusnya soalan C. Rajah 5B menunjukkan satu gabungan beberapa bentuk. Tentukan sama ada rajah 5B adalah terselasi atau tidak. Berikan justifikasi anda. Jadi di sini dia menyatakan sama ada terselasi ataupun tidak. Terselasi ini merupakan pengulangan bentuk dan bentuk-bentuk tersebut tidak boleh bertindan antara satu sama lain. Dan kalau kita lihat di sini, bentuk bintang dia bertindan dengan bentuk bulat. Rajah ini adalah bukan terselasi. Justifikasinya kerana ada pertindanan bentuk. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, dinyatakan putaran 90 darjah lawan arah jam dan ke pusat terdapat 3 markah. Kemudian untuk V dinyatakan pembesaran faktor skala dan juga pusat terdapat lagi 3 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menggunakan rumus dan masukkan nilai yang betul terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan C,
kita nyatakan ini adalah bukan terselasi dan berserta dengan justifikasinya satu lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 12. Diberi set data 5, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 13. Soalan A, hitung sisian PY bagi set data ini. Jadi untuk dapatkan sisian PY, kita akan terus menggunakan rumus yang telah pun diberi kepada kita. Iaitu sigma sama dengan punca sigma X per N tolak dengan X bar kuasa 2. Jadi untuk mendapatkan nilai sisian PY, kita juga perlu mendapatkan nilai min terlebih dahulu, iaitu X bar. Untuk mendapatkan min, kita tambah semua data dan bahagi dengan jumlah data di sini, iaitu ada 8. Jadi pertama sekali kita dapatkan min dulu, iaitu X bar sama dengan, kemudian kita tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 13 dan tambah 13, dan kita bahagikan dengan 8. Dan seterusnya kita akan tulis dahulu rumus bagi sisian PY, iaitu sigma sama dengan punca kuasa 2. Kita ambil balik 5 data kita, kemudian data ini kita akan kuasa 2. Jadi 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Bahagikan dengan 8. Kemudian kita akan tolak dengan min kuasa 2. Untuk mendapatkan min dan sisian PY, kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu. Kemudian kita tekan 6 dan kita ambil 1. Kemudian di sini kita ada satu lajur, kita akan masukkan nilai X kita. Kita masukkan 5 sama dengan 7 sama dengan 8 sama dengan 8 sama dengan 10 sama dengan 12 sama dengan 13 sama dengan dan 13 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan option dan kita tekan 3. Pada baris pertama adalah merupakan nilai X bar, iaitu min. Min kita di sini adalah 9.5. Jadi untuk bahagian langkah pengiraan untuk mendapatkan sisian PY, kita akan tolak dengan 9.5 kuasa 2. Kemudian di sini pada kalkulator, pada baris yang kelima, kita ada nilai sisian PY, iaitu 2.784. Lalu seterusnya kita lihat soalan B pula. Seterusnya hitung sisian PY baru apabila satu Roman 5 dikeluarkan. Jadi dia masih set data yang sama macam tadi, tapi kali ini kita buang nombor 5. Bila kita buang nombor 5, kita ada 7 data sahaja. Di sini kita akan terus tekan kalkulator, kemudian kita akan masukkan nilai dalam rumus. Itu sigma sama dengan 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 per dengan 7. Kemudian kita tolakkan dengan min. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan gunakan balik data yang kita masukkan sebentar tadi untuk soalan A tadi. Caranya adalah kita tekan isi. Kemudian kita akan dapat paparan yang asal tadi. Kemudian di sini kita delete satu nilai, iaitu kita padamkan nombor 5. Kita tekan delete. Kemudian kita tekan option. Kemudian kita tekan 3. Dan di sini kita dapat nilai min kita yang baru, iaitu 10.14. Tolak dengan 10.14 kuasa 2. Kemudian untuk dapatkan nilai sisian PY, kita tengok baris yang kelima. Jawapan kita di sini adalah 2.356. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, 8 ditambah. Kali ini kita akan tambah nombor 8. Dalam masa yang sama, nombor 5 tadi itu kita masukkan balik. Jadi kita akan buat langkah pengiraan, iaitu sigma sama dengan 5 kuasa 2, dia ada balik 5, tambah dengan 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kemudian ditambah sekali lagi dengan 8 kuasa 2 sebab tambah 1 8 di situ. 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 per dengan, kali ini kita akan per dengan 9. Kemudian tolak dengan min. Jadi kita akan menggunakan data yang sama, cuma kita akan tambah data. Itu 5, kita masukkan balik, tekan sama dengan, dan satu lagi 8, kemudian kita tekan sama dengan. Dan kita dapatkan jawapan, sekali lagi kita tekan option, kemudian kita tekan 3.
baris pertama iaitu min, iaitu kita dapat 9.33. Ini kita kuasa 2 di sini. Kemudian untuk jawapan CCMPY, kita tengok baris yang kelima. Jawapan kita di sini adalah 2.667. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai min 1 markah, kemudian kita gantikan nilai dalam rumus CCMPY 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B 1 Roman 1 markah dan soalan B 2 Roman 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 13A. Jawapan 1 menunjukkan pengkadaran premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Encik Halimi menetap di Kuching, Sarawak. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut adalah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian berdasarkan jadual tarikh motor di atas. Kata kunci kita di sini adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Untuk mendapatkan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kita kena kira dahulu polisi komprehensif. Bila kita dapat polisi komprehensif, kita akan ambil 75% daripada polisi komprehensif tersebut. Jadi pertama sekali, kita kena lihat kapasiti enjin adalah 1800cc dan berada di Kuching, Sarawak. Kita tengok pada jadual. Kita akan ambil pada baris kedua iaitu tidak melebihi 2200cc. Kemudian Sabah dan Sarawak, di sini kita akan ambil polisi komprehensif iaitu RM243.90 bagi RM1,000 yang pertama. Dan kalau kita lihat di sini, jumlah yang ingin diinsurankan adalah RM90,000. Jadi kita cabut RM1,000 yang pertama, kita tengok dalam jadual, iaitu nilainya adalah RM243.90. Jadi langkah pengiraan kita akan ambil 1,000 yang pertama dulu dan bayarannya adalah RM243.90. Kemudian kita ambil baki. Jadi 90 tolak dengan 1,000, kita akan dapat 89,000. Jadi kita akan ambil 89 didarabkan dengan kadar Sabah dan Sarawak RM20.30. Jadi di sini kita akan dapat RM1,806.70. Kemudian untuk dapatkan premiumnya, kita akan tambah 1,000 yang pertama dan bakinya di sini. Tambah di sini dan kita akan dapat RM2,050.60. Kemudian untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kita akan ambil 75% daripada polisi komprehensif. Jadi kita ambil 75% darab dengan RM2,050.60 dan kita akan dapat RM1,537.95. Dan seterusnya adalah NCD. NCD di sini adalah bernilai 30%. NCD ini merupakan diskaun, jadi kita ambil 1537.95 didarabkan dengan 30%, kita dapat RM461.39. Dan ini merupakan diskaun. Jadi untuk mendapatkan premium kasar, kita akan ambil nilai RM1,537.55 tolak dengan NCD 30% ini. Dan kita akan dapat jawapan akhir kita adalah RM1,076.56. Pada seterusnya kita lihat soalan B. Parodah ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumahnya ialah RM440,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan koinsurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM3,000. Soalan 1 Roman. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Raudah. Jadi untuk mendapatkan jumlah insurans yang harus dibeli, kita akan ambil co-insurans iaitu 80% didarabkan dengan nilai boleh insurans rumahnya iaitu RM440,000. Di sini kita ambil 80% didarabkan dengan RM440,000 dan kita akan dapat RM352,000. Balas seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Rumah Puan Raudah telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM30,000. Hitung bayaran papasan yang akan diterima Puan Raudah jika dia menginsurankan rumahnya. 1. Pada jumlah insurans yang harus dibeli. Ini bermaksud Puan Raudah membeli pada 80% tadi. Jadi untuk mendapatkan pampasannya, kita akan ambil
Jumlah kerugian itu RM30,000. Tolakkan dengan deductible RM3,000. Dan kita dapat RM27,000. Kemudian untuk soalan yang kedua, dengan jumlah RM200,000, seterusnya hitung nilai penalti co-insurance. Baiklah, kali ini Faraudah dia hanya mengambil RM200,000 sahaja. Jadi kita akan ambil RM200,000 ini, kita perkan dengan jumlah yang sepatutnya dibeli, iaitu RM352,000. Kemudian kita darabkan dengan jumlah kerugian RM30,000. Tolakkan dengan deductible RM3,000. Dan kita akan dapat RM14,045,45. Kemudian soalan seterusnya bertanya berkaitan dengan penalti. Untuk mendapatkan penalti, kita akan ambil nilai pada jumlah yang harus dibeli, iaitu RM27,000 ini, dan kita tolakkan dengan RM14,000 ini. Kita ambil RM27,000 tolak dengan RM14,045,45, dan kita akan dapat nilainya adalah RM12,954,55. Baiklah, seterusnya soalan 3. Rumah Faraudah telah mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurans rumahnya dengan jumlah RM300,000, hitung bayaran papasan yang akan diterimanya. Baiklah, disebabkan ini merupakan kerugian menyeluruh, Faraudah akan dapat semua setelah ditolakkan dengan deductible. Jadi kita ambil RM300,000, tolakkan dengan deductible RM3,000. Nilainya adalah RM297,000. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 13A, kita dapatkan nilai 1000 yang pertama terdapat 1 markah. Seterusnya 75% daripada nilai keseluruhan 1 markah. Kemudian NCD 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan B, 1 Roman. Di sini kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, 2 Roman. Kita dapatkan pada jumlah insurans yang harus dibeli yang di sini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan yang kedua pula, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah, jawapan 1 markah. Kemudian kita buat operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 3 Roman, kita akan dapat 1 markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 12 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 14A. Diberi R sama dengan 4 negatif 6 2M. Cari nilai M jika R tiada matriks songsang. Kata kunci di sini ialah tiada matriks songsang. Bila tiada matriks songsang, AD tolak BC sama dengan 0. Jadi kita ambil AD tolak dengan BC tersamakan dengan 0. A di sini adalah 4. Darab dengan D adalah M, jadi 4M. Tolak dengan negatif 6. Darabkan dengan 2 sama dengan 0. Jadi 4M tambah 8 sama dengan 0. M sama dengan negatif 2. Kemudian untuk 14B, Cik Azman membayar RM27 untuk membeli 2 kg manggis dan 3 kg cempedak. Isterinya pula membeli 4 kg cempedak dan 3 kg manggis dengan harga RM38. 1 Roman, dengan menggunakan formula buah P bagi 1 kg manggis dan Q bagi 1 kg cempedak, bina 2 persamaan linear berdasarkan situasi di atas. Jadi di sini untuk manggis kita akan gantikan dengan P dan untuk cempedak dengan Q. Jadi untuk Encik Azman dia beli 2P tambah dengan 3Q bersamaan dengan 27. Dan untuk isterinya pula adalah 3 kg manggis, jadi 3P tambah dengan 4Q sama dengan 38. Kemudian soalan 2 Roman, dengan menggunakan kaedah metrik, hitung beza harga bagi 1 kg cempedak dan 1 kg manggis. Jadi kita kena dapatkan dulu harga bagi 1 kg cempedak dan manggis menggunakan kaedah metrik. Kita susun dalam kaedah bentuk metrik, itu 2, 3, 3, 4. Darab dengan PQ sama dengan 27 dan 38. Kemudian untuk dapatkan PQ, kita akan songsangkan matriks kita. 1 per A, iaitu 2 darab dengan D, 4.
Tolak dengan 3, darab dengan 3. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 4 di atas, 2 di bawah. B terletak tanda negatif dan C juga letak tanda negatif. Darab dengan 27 dan 38. Kemudian sampai tahap ini kita terus tekan kalkulator. Langkah pertama kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita tekan simultaneous question 1, unknown kita tekan 2. Kita masukkan nilai pertama kita 2 sama dengan 3 sama dengan 27 sama dengan. Kemudian 3 sama dengan 4 sama dengan dan 38 sama dengan. Kemudian tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X iaitu nilai P sama dengan 6. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y iaitu Q sama dengan 5. Jadi soalan bertanyakan tentang beza, iaitu kita ambil 6 tolak dengan 5. Dan jawapan akhir kita adalah 1. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 14A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk setiap persamaan. Kemudian untuk soalan 2 Roman, tersusun dalam bentuk matriks 1 markah, kita menggunakan matriks songsang 1 lagi markah. Kemudian kita dapatkan nilai P dan juga nilai Q 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 15A. Lengkapkan jadual diurutan jawapan bagi persamaan Y sama dengan negatif 2X kuasa 3 tambah 3X tambah 8 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.8 dan X sama dengan 3. Jadi kita lihat pada ruangan jawapan. Jadi untuk dapatkan nilai Y, kita akan terus tekan kalkulator di sini. Itu negatif 2X kuasa 3, kita tekan shift, kita tekan kuasa 2, jadi kuasa 3 tambah 3X tambah 8. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 1.8, kita tekan calculate dan tekan 1.8, tekan sama dengan dan tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y. Kita tukar kepada bentuk perpuluhan, kita dapat 1.74. Kemudian untuk X3, kita tekan calculate dan kita tekan 3, kita tekan sama dengan dan tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y sama dengan negatif 37. Baiklah, selanjutnya kita lihat soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan negatif 2X kuasa 3 tambah 3X tambah 8 bagi X di antara negatif 2 sehingga 3. Maka pertama kita akan lukis paksi X dan juga paksi Y berdasarkan kepada skala yang telah pun diberi seperti ini. Kemudian kita akan plotkan semua titik-titik dengan koordinat yang betul. Dan terakhir sekali kita akan sambungkan titik-titik ini dengan garis lengkung yang mengenai semua titik seperti ini. Ini jawapan kita untuk soalan B. Selanjutnya kita lihat soalan C. Pada graf anda bina satu garis lurus yang memuaskan persamaan negatif 2X kuasa 3 tambah 10X tambah 3 sama dengan 0. Nyatakan titik persilangan antara dua graf itu. Jadi untuk melukis satu garis lurus ini, kita akan melakukan persamaan, kita akan selesaikan persamaan serentak untuk persamaan graf dan juga persamaan C ini. Persamaan C ini adalah negatif 2X kuasa 3 tambah 10X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian persamaan graf kita tadi adalah Y sama dengan negatif 2X kuasa 3 tambah 3X tambah 8. Jadi kita akan hapuskan fungsi kubik ini ke X kuasa 3 persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Persamaan pertama perkalinya adalah negatif 2X kuasa 3. Persamaan kedua adalah negatif X, negatif 2X kuasa 3 juga. Jadi untuk hapuskan negatif 2X kuasa 3 ini, kita akan lakukan operasi tolak. Kita ambil persamaan kedua, tolak dengan persamaan pertama. Jadi Y tolak dengan 0, kita dapat Y. Negatif 2X kuasa 3 tolak dengan negatif 2X kuasa 3, kita dapat 0, kita hapus. Kemudian 3 tolak dengan 10, kita dapat negatif 7X. 8 tolak 3, kita dapat tambah 5. Ini persamaan garis lurus kita. Untuk melukis garis lurus, kita kena dapatkan dua titik. Jadi kita akan buat satu jadual kecil di sini, iaitu nilai X dan juga nilai Y.
Jika kita gantikan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y kita akan dapat 5. Kemudian seterusnya kita pilih nilai X sama dengan 2, ganti dalam persamaan dan kita dapat nilai Y sama dengan negatif 9. Jadi kita ada 2 titik, 0, 5 dan juga 2, negatif 9. Jadi kita akan tandakan kedua-dua titik yang kita dapat tadi, iaitu 0, 5 dan juga 2, negatif 9 seperti ini. Kemudian kita sambung menggunakan pembaris jadi seperti ini. Kemudian apabila kita garis lurus ini, kita akan nampak ada 2 titik persilangan. Satu di sini dan satu lagi di sini. Jadi kita akan baca koordinatnya. Koordinatnya di sini negatif 0.37.5 dan satu lagi koordinatnya dan 2.3 negatif 11. Sebenarnya terlihat pada segi pemberian markah untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah bagi setiap nilai Y. Kemudian untuk nilai B, kita melukis graf. Kita melukis paksi X dan paksi Y dengan seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita pelakkan semua titik dengan betul. Kita akan dapat 2 markah dan bentuk graf 1 lagi markah. Selanjutnya untuk soalan bahagian C, kita melukis garis lurus Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Pada graf, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita nyatakan titik persilangan masing-masing, kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Kita teruskan lagi, kali ini kita melihat soalan pada bahagian C. Dalam bahagian C, kita ada 2 soalan, kita jawab 1 soalan saja. Kita lihat soalan nombor 16, Rajana di bawah menunjukkan tangkap layar iklan tanah untuk dijual yang diletakkan di laman sesawang sebuah syarikat jualan tanah pada tahun 2001. A1 Roman, Rosita berminat untuk membeli tanah tersebut untuk pinjaman bank sepenuhnya bagi tempoh 25 tahun. Diberi harga rumah, bukan rumah tanah tersebut ditetapkan pada harga RM550,000 dan pihak bank menawarkan kadar faedah mudah 3.2%. Itu bayaran bulanan yang perlu dibayar balik oleh Rosita jika beliau setuju dengan tawaran bank tersebut. Kata kunci di sini adalah bayaran bulanan yang perlu dibayar ataupun bayaran balik. Jadi kita akan menggunakan rumus bayaran balik, iaitu A sama dengan P tambah PRT. P merupakan prinsipal, iaitu jumlah pinjaman, iaitu RM550,000. Tambah dengan P sekali lagi, RM550,000. Darabkan dengan kadar, iaitu 3.2%. Dan darabkan dengan T, tempohnya adalah 25 tahun. Kemudian, untuk jawapan ini, kita akan bahagi pula dengan tempohnya dalam bulan. Jadi 25 tahun didarabkan dengan 12 bulan. Jadi kita dapat RM3,300. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan pecahan A, langkah pengiraan terdapat 2 markah dan jawapan 1 markah. Seterusnya untuk soalan A2 Roman, pada akhirnya Rosita telah membeli tanah tersebut dengan harga RM550,000 dan beliau turut membayar wang muka sebanyak 10%. Sejak dari itu, tanah tersebut telah disewakan dengan bayaran RM1,000 sebulan. Kini setelah 20 tahun, Rosita ingin menjual tanah itu dengan harga 1.3 juta kepada seorang pembeli. Ketika ini, baki pinjaman tertunggak di bank adalah sebanyak RM178,200 dan jumlah angsuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank adalah sebanyak RM711,800. Ada 2A di bawah menunjukkan senarai kos yang terlibat semasa urusan jual beli tanah itu. Itu nilai pulangan peleburan ROI yang diperoleh Rosita dalam urusan jual beli ini. Jadi untuk mendapatkan nilai pulangan peleburan, pertama sekali kita dapatkan berapakah yang telah pun dikeluarkan oleh Rosita. Pertama sekali adalah ia telah membayar 10% nilai tanah tersebut. 10% kepada RM550,000 adalah persamaan dengan RM55,000. Kemudian dia juga telah membuat pinjaman dan baki pinjaman yang masih lagi ada adalah sebanyak RM178,200. Kemudian bayaran angsuran yang telah pun dibuat adalah sebanyak RM712,800. Jadi ini merupakan kos yang telah pun ditanggung oleh Rosita. Kemudian kita lihat pula nilai pulangan yang dia dapat. Dia telah pun menyewa tanah tersebut dengan kadar RM1,000 dalam tempoh 20 tahun. Jadi kita ambil 1,000 darab dengan 12, darab dengan 20.
Jadi jumlah sewa keseluruhan yang telah dia perolehi adalah RM240,000. Kemudian dia akan jual tanah tersebut dengan harga 1.3 juta, 1.300.000. Jadi sini merupakan nilai yang dia dapat dan ini pula adalah nilai yang dia belanja. Dan kemudian nilai yang dia belanja adalah tambah lagi dengan kos guaman RM15,000, tambah dengan duty stamp RM10,000 dan tambah dengan commission agent RM20,960. Jadi kita ambil RM240,000 tambah dengan jumlah jualan RM1,300,000 dan tolak dengan kosnya itu RM55,000, tolak dengan RM178,200, tolak RM712,800, kemudian kita tolak dengan kos guaman RM15,000, tolak dengan duty stamp RM10,000 dan tolak dengan commission agent RM20,960. Dan jumlah bersih yang baru sudah dapat di sini adalah RM548,040. Jadi untuk mendapatkan nilai pulangan, kita akan perkan dengan harga asal tanah tersebut. Itu RM548,040 per dengan RM550,000, kita darabkan dengan 100%. Dan kita akan dapat 99.64%. Pada sebenarnya terlihat pula dari segi pemedah markah, kita dapatkan nilai sewaan terdapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan pula jumlah kos pelaburan terdapat 1 lagi markah. Kemudian kita lakukan operasi tolak di sini 1 lagi markah. Kemudian kita dapatkan pula nilai peratusan ROI 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah bagi pecahan soalan ini. Seterusnya soalan B. Nuzita menggunakan khidmat pekerja pembersihan untuk membersihkan tanahnya sebelum tanah itu diserahkan kepada pemilik baru. Ada 2P di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dan tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan proses pembersihan. Diberi tempoh masa T berubah secara songsang dengan kuasa 2 bilangan pekerja N. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, tulis hubungan dalam bentuk persamaan tempoh masa T dan bilangan pekerja N dan seterusnya hitung nilai Q. Jadi di sini T berubah secara songsang dengan kuasa 2 bilangan pekerja itu N kuasa 2. Ditukar kepada bentuk persamaan, jadi T sama dengan K per N kuasa 2. Kita gantikan nilai T dan juga nilai N di sini. Diberi nilai T adalah 13, N adalah 4. Jadi 13 sama dengan K per 4 kuasa 2. Ini untuk dapat nilai K, kita akan ambil 13 didarabkan dengan 4 kuasa 2. Dan kita dapat nilai K di sini adalah 208. Dan kita tulis balik persamaan kita T sama dengan K itu 208 per dengan N kuasa 2. Jadi kita kena dapatkan nilai Q. Q itu merupakan nilai T. Jadi Q sama dengan 208 per dengan N kuasa 2, 5 kuasa 2. Kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai Q sama dengan 8.32. Dan dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai K, kita dapat 1 markah. Kemudian tulis dalam bentuk persamaan yang lengkap 1 markah diganti nilai 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 4 markah bagi pecahan soalan ini. Kemudian untuk soalan C, bagi menghargai pembeli tanahnya, Nuzita telah memperuntukkan sebanyak RM15,000 untuk mendapat pagar sekeliling tanah tersebut kepada pembeli. Harga pagar itu ialah 232332 asas 6. Hitung harga pagar tersebut dalam asas 10, kemudian tentukan sama ada Nuzita mampu menghadiahkannya atau tidak. Jadi kita akan tukarkan asas 6 ini kepada asas 10 terlebih dahulu. 232332 asas 6. Kita akan buat pendaraban, iaitu 2 didarabkan dengan asas 6. Dan nilai tempat untuk digit ini adalah 5. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa 4. Tambah 2 darab 6 kuasa 3. Tambah 3 darab 6 kuasa 2. Tambah 3 darab 6 kuasa 1. Tambah 2 darab 6 kuasa 0. Dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat harganya adalah RM20,000. Nuzita hanya memperuntukkan sebanyak RM15,000 sahaja. Jadi dia tidak mampu untuk menanggung pembayaran pagar tersebut. Kemudian dari segi pemberian markah,
Kita menukarkan asas 6 kepada asas 10, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah, kemudian ternyatakan tidak mampu 1 lagi markah. Kita akan dapat 3 markah bagi pecahan ini. Dan markah keseluruhan untuk soalan nombor 16 ini adalah sebanyak 15 markah. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 17. Sumayah merupakan seorang arkitek muda yang bertugas di negeri Pulau Pinang. Soalan A. Jadual dua di bawah menunjukkan pelan keuangan Sumayah. Satu Roman, hitung nilai H, J dan juga K. Kita lihat nilai H. H ini merupakan simpanan tetap. Untuk simpanan tetap mesti 10% daripada nilai pendapatan. Jadi nilai pendapatan di sini adalah RM4,600. Jadi 10% bersamaan dengan RM460. Jadi H sama dengan RM460. Kemudian untuk J merupakan jumlah perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita akan tambah 600 dengan 280, 200 dan tambah dengan 400. Kita dapat sini adalah untuk J sama dengan RM1,480. Kemudian seterusnya untuk nilai K di sini merupakan pendapatan lebihan. Untuk mendapatkan nilai pendapatan lebihan, kita akan ambil baki pendapatan ditolakkan dengan perbelanjaan tetap bulanan dan perbelanjaan tidak tetap bulanan, iaitu J. Jadi dan jawapan akhir yang kita dapat di sini adalah negatif 90. Kemudian untuk soalan 2 Roman, hitung aliran tunai Sumayah. Seterusnya, tentukan sama ada Sumayah menguruskan keuangannya yang cekap atau tidak cekap. Berikan justifikasi anda. Untuk menentukan aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan, tolak dengan perbelanjaan tetap dan tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. Dan itu iaitu aliran tunainya adalah pada nilai K sebentar tadi. Jadi jawapan kita adalah negatif 90. Jadi aliran tunainya adalah negatif 90. Jadi perbelanjaan Sumayah adalah tidak cekap kerana aliran tunainya negatif. Seterusnya dari segi pemberian markah, nilai H 1 markah, J 1 markah dan K 1 markah. Untuk soalan 2 Roman ternyatakan aliran tunainya negatif 91 markah, tidak cekap 1 markah dan justifikasinya 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 6 markah bagi pecahan soalan ini. Seterusnya soalan B. Dalam usahanya untuk menambah aset, Sumayah ini berminat membeli sebidang tanah seperti tunjukkan Raja 7. Di sini kita ada kawasan berlorek dan kawasan tidak berlorek. Ini soalan bertanyakan tentang luas kawasan penanaman pokok pisang dan betik tersebut, iaitu luas kawasan berlorek. Untuk dapatkan luas kawasan berlorek, kita dapatkan luas segi 4, tolakkan dengan luas layar iaitu segi 3 dan tolakkan dengan luas trapezium. Jadi panjang darab lebar PQR adalah 4 tambah dengan 12, kita akan dapat 16. Didarabkan dengan lebarnya di sini 5 tambah 5, kita dapat 10. Kemudian kita tolakkan dengan luas segi 3, 1/2. Darabkan dengan 5 dan darab dengan 4. Dan tolakkan dengan luas trapezium 1/2. Darab hasil tambah 2 sisi selari di sini 3 dan juga 4 jadi 7. Dan didarabkan dengan tingginya di sini adalah 5. Dan kita dapat jawapan akhir di sini adalah 132.5. Kemudian dari segi pemberian markah, langkah pengiraan 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan C. Bagi memastikan tanaman pokok pisang dan petanya selamat daripada gangguan, Sumayah merancang untuk memagar sekeliling tanah yang dibelinya. Dia beri jumlah harga pagar RM Y adalah berubah secara langsung dengan ketebalan besi pagar X mm. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan Y dan X. Seterusnya hitung nilai K jika jumlah harga pagar yang dibelanjakan adalah sebanyak RM1,344 dan ketebalan besi pagar adalah 0.7 cm. Jadi sini merupakan ubahan. Kita lihat Y berubah secara langsung dengan X. Kemudian tertukar kepada bentuk persamaan Y sama dengan KX. Di sini kita akan gantikan nilai Y dan juga nilai K. Dan soalan bertanyakan tentang hitung nilai K. Jadi untuk dapatkan nilai K, kita akan ambil Y per dengan X. Jadi di sini nilai Y kita adalah 1334. Kemudian X kita adalah 0.7 cm. Kita tukar kepada unit milimeter, kita dapat 7. Jadi nilai K kita di sini adalah 192.
Kemudian dari segi permulaan markah, kita ungkapkan K dalam sebutan Y dan X satu markah, diganti nilai satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Contohnya terlihat soalan D. Pada bulan yang lepas, Sumayah telah menuai sebanyak 60 kg pisang dan 83 kg betik. Setiap 1 kg pisang dan 1 kg betik masing-masing dijual pada harga RM7 dan RM6.20 kepada pemborong buah-buahan. Dengan hanya menggunakan penerapan metrik sahaja, hitung jumlah hasil jualan buah-buahannya. Jadi kita ada dua jenis buah, iaitu pisang dan juga betik. Untuk mendarab metrik, kita akan menggunakan baris darab dengan lajur. Jadi kita akan susun berat pisang dan betik ini dalam bentuk baris. Itu 60 dan juga 83. Kemudian didarabkan dengan harga setiap kilogram, kita akan susun dalam lajur. 7 dan juga 6.2. Kemudian kita akan darab. Iaitu 60 darab dengan 7. Kemudian kita tambah dengan 83 darab dengan 6.2. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah RM934.60. Kemudian dari segi pemberian markah, kita susun dalam bentuk matrik, saya dapat 1 markah. Kemudian kita darab dan tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah bagi pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 17. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.